Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu merupakan satu karya sejarah yang ditulis di Melaka dan dibawa bersama semasa Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka pada tahun 1511. Naskah asal ini kemudian dibawa ke Johor dari Kampar, Sumatera pada tahun 1528. Teks yang ada masa kini merupakan teks yang disalin dipercayai berasal sejak tahun 1356 dan disunting semula pada 1612. Salinan manuskrip yang ada bertarikh 1808 mengenai kebangkitan, kegemilangan dan kejatuhan zaman Kesultanan Melayu Melaka yang ditulis oleh beberapa orang pengarang Melayu. Salinan sejarah Melayu telah dibawa ke Goa. Portugis juga merampas naskah sejarah Melayu pada tahun 1536 semasa menyerang Johor Lama. Naskah ini kemudian dibawa balik ke Johor oleh orang kaya suku. Sulalatus Salatin telah ditulis oleh Tun Sri Lanang atas arahan Yang di-Pertuan Dihilir, Sultan Abdullah Ma Ayah Shah. Sulalatus Salatin menceritakan jurai keturunan Raja-Raja Melayu yang bermula daripada penaklukan Iskandar Zulkarnain hingga ke zaman Sultan Alauddin Riayat Shah. Oleh itu, video pengajaran ini akan menerangkan sinopsis bab 1 dalam Sulalatus Salatin. Sinopsis Sulalatus Salatin Bab 1, Menjunjung Titah Raja. Dalam satu majlis yang dihadiri oleh para pembesar yang di-Pertuan Dihilir, Sultan Abdullah Ma Ayah Shah Ibni Sultan Allah Jalla Abdul Jalil Shah mengungkit soal kewujudan sebuah hikayat Melayu. Hikayat ini kabarnya dibawa dari Goa. Yang di-Pertuan Sultan Abdullah Ma Ayah Shah pun mengatakan bahawa hikayat Melayu itu perlu diperbaiki agar diketahui oleh seluruh keturunan selepasnya. Berkata baginda juga, hikayat Melayu ini akan sangat berfaedah sebagai pedoman dan panduan kepada generasi akan datang. Cadangan raja ini disambut baik oleh para pembesar. Lalu, pergilah Seri Narawangsa yang bernama Tun Bambang bertemu Tun Muhammad. Menjunjung titah baginda, Tun Bambang menyampaikan titah Sultan Abdullah Ma Ayah yang menginginkan sebuah hikayat diperbaiki dan diisi dengan sejarah Kesultanan Melayu. Maka, permintaan Sultan Abdullah Ma Ayah Shah pun diterima sebagai satu kewajipan oleh Tun Muhammad. Tun Muhammad atau dikenali sebagai Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang merupakan paduka raja. Tun Sri Lanang merupakan anak orang kaya paduka raja, anak bendahara Sri Maharaja, anak Sri Naradiraja, Tun Ali anak baginda Manipurindan. Tun Sri Lanang yang bersetuju untuk menjunjung titah Sultan akhirnya menamakan hikayat tersebut sebagai Sulalatus Salatin atau membawa maksud pertuturan raja-raja. Sinopsis penaklukan Iskandar Zulkarnain. Raja Iskandar merupakan anak Raja Darab yang berbangsa Rom dan berasal dari negeri muka dunia. Pada suatu hari, baginda pergi mengembara untuk melihat matahari terbit ke benua timur. Baginda telah tiba di negeri Hindi yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Kedah Hindi. Raja Iskandar dan Raja Kedah Hindi telah berperang dan Raja Iskandar telah memenangi dan berjaya menawan negeri tersebut. Raja Kedah Hindi yang ditawan itu telah memeluk agama Islam. Raja Kedah Hindi mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan mempunyai budi pekerti yang baik. Baginda berkenan untuk menjadikan Raja Iskandar sebagai menantunya. Raja Iskandar juga telah bersetuju untuk menjadi suami kepada putri Raja Kedah Hindi. Lalu mereka pun telah dinikahkan oleh Nabi Khidir. Sinopsis perkahwinan Putri Syahrul Baria. Atas persetujuan kedua-dua pihak, maka Raja Iskandar dan Putri Syahrul Baria pun dinikahkan oleh Nabi Khidir dengan mas kawin sebanyak 300 dinar. Perkahwinan yang gilang gemilang itu dihadiri oleh para pembesar
dan mereka menghadiahkan harta yang berbentuk emas dan perak kepada Raja Iskandar. Kesemua hadiah itu telah disedekahkan kepada fakir miskin. Setelah 11 hari, Raja Iskandar berangkat bersama Putri Syahrul untuk melihat matahari terbit. Setelah hajatnya itu tercapai, maka Raja Iskandar pulang ke negeri Raja Kindahindi. Raja Kindahindi yang amat merindui akan putrinya meminta kepada Raja Iskandar untuk meninggalkan putrinya di Hindi. Raja Iskandar mempersetujui permintaan itu. Lalu baginda meneruskan pengembaraannya. Sepeninggalan Raja Iskandar, Tuan Putri Syahrul Baruyah mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki yang dinamakan Aristun Shah. Putera ini mempunyai paras rupa yang amat gemilang dan mirip ayahandanya iaitu Raja Iskandar. Baginda Aristun Shah berkahwin dengan anak Raja Turkistan. Baginda seterusnya menggantikan Raja Kindahindi dan memerintah selama 350 tahun. Kesemua zuriat baginda Aristun Shah menjadi raja besar. Salah seorang daripada keturunan ini ialah Raja Tersi Berderas. Raja Tersi Berderas telah berkahwin dengan anak Raja Sulan. Raja Sulan yang memerintah negeri Amdan Negara merupakan seorang raja besar dan dikatakan raja kepada segala raja di Hindi dan Sindhi. Hasil perkahwinan Raja Tersi Berderas, lahirlah 3 orang putera yang bernama Raja Hiran, Raja Suran dan Raja Fandin. Apabila Raja Sulan yang memerintah Amdan Negara mangkat, tahta baginda diambil alih oleh cucundanya iaitu Raja Suran. Raja Suran berhasrat menyerang dan menakluk negeri Cina. Dalam perjalanan, Raja Suran telah menyerang dan menakluki negeri Gangga Negara yang diperintah oleh Raja Gangga Shah Johan. Kemudian, Raja Suran menakluki negeri Langbiu yang diperintah oleh Raja Chulan. Hasrat Raja Suran untuk menakluki negeri Cina telah dibatalkan kerana kebijaksanaan Raja Cina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Farhanin binti Abdul Jamal memegang kad metrik di 2018-108-2538. Baiklah, sinopsis ini akan menceritakan tentang Raja Suran yang hendak mengetahui isi laut. Kisah ini bermula ketika Raja Suran berfikir tentang bagaimana keadaan isi dalam laut. Lalu, baginda pun menitahkan kepada golongan yang pandai dan mahir untuk membuat sebuah peti kaca berkunci yang memiliki pesawat dari dalam. Setelah siap peti kaca tersebut, baginda pun memberikan imbuhan berupa rantai emas kepada golongan yang pandai dan mahir itu. Peti kaca yang memiliki pesawat itu pun dibawa ke laut dan Raja Suran pun masuk ke dalamnya. Setelah Raja Suran masuk ke dalam peti kaca itu, baginda pun ditenggelamkan di dasar laut. Baginda begitu terpegun melihat keindahan yang ada di dasar laut. Akhirnya, Raja Suran pun telah sampai di bumi yang bernama Dika. Baginda pun keluar daripada peti kaca itu dan baginda melihat dalam negeri itu ada suatu kaum bernama Busum. Mereka itu sesetengahnya adalah Islam dan sesetengahnya adalah kafir. Mereka melihat Raja Suran dengan penuh tanda tanya dan takjub kerana pemakaian Raja Suran yang berbeza daripada mereka. Raja Suran pun menemui raja mereka iaitu Raja Aktabul Ard. Setelah Raja Suran dibawa menghadap di hadapan Raja Aktabul Ard, maka Raja Aktabul Ard pun menanyakan soalan kepada Raja Suran. Orang mana kamu ini dan dari mana kamu datang kemari ini? Raja Suran pun menjawab, hamba ini datang dari dalam dunia. Hambalah raja segala manusia. Nama hamba Raja Suran. Maka Raja Aktabul Ard pun terlalu hairan mendengar kata Raja Suran itu. Lalu menanyakan lagi soalan, adakah dunia lain daripada dunia kami itu? Raja Suran menjawab,
bahawa alam itu terlalulah sekali banyak pelbagai jenis di dalamnya. Mendengar saja jawapan daripada Raja Suran itu, maka Raja Aktubul Ard pun terlalu takjub seraya mengucap, Subhanallahul Malikul Jabbar. Maka Raja Aktubul Ard pun mengajak Raja Suran untuk naik duduk di atas tahta kerajaannya. Saya Siti Mardiana Atika binti Abdul Jalal, bernombor kad matrik di 201810825000. Raja Suran telah berkahwin dengan Tuan Puteri Mahtabul Bahri. Lalu dikurniakan 3 orang putera, iaitu Nila Utama, Krishna Pandita dan Nila Pahlawan. Baginda meminta pertolongan daripada Jin Asmadiah Peri untuk membuat 3 mahkota kepada putera-puteranya sebagai tanda keturunan Raja Iskandar Zulkarnain. Kemudian, Raja Suran telah keluar dari dalam laut dengan menunggang kuda seberani jantan yang bernama Farasul Bahri. Selepas itu, Baginda mendarat di pantai Bani Ras. Akhirnya, Baginda kembali ke benua Keling dan membina negara yang bernama Negara Wijaya. Sekian itu saja. Terima kasih. Itulah sinopsis pada bab 1, di mana pada bab 1 ini telah menceritakan tentang 7 kisah, iaitu menjunjung titah raja, penaklukan Iskandar Zulkarnain, perkawinan Puteri Syahrul Baria, zuriat Iskandar Zulkarnain, perjalanan hendak menakluk negeri Cina, hendak mengetahui isi laut serta zuriat Raja Suran. Kisah-kisah ini juga telah diceritakan sebentar tadi. Semoga sinopsis bab 1 ini memberikan kefahaman yang jelas kepada anda. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.